Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah bukan nak tengok kejayaan kita mengendalikan keluarga kita, tapi Allah nak tengok usaha kita di dalam membaiki keluarga kita. Itu sahaja. Kalau kita nak bercakap tentang mak dengan ayah, maka kita akan bicara daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Bukan waktu ni je. Kalau nak bercakap tentang pasangan hidup, tentang keluarga, tentang siapa je lah, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau tanya saya, macam mana isteri yang kita nak dapat, dah tentu saya nak cari macam Khadijah ataupun Aisyah. Tapi agak-agak padan ke tidak dengan kita? Seorang isteri, macam mana dia nak suami? Macam sebaik mungkin seperti mana akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dah tentu. Tapi agak-agak boleh dapat ke tidak? Tak ada harapan. Memang tak ada harapan. Kalau kita kata kita nak anak yang terbaik, contohnya, anak kita kadang kita komplain, tak dengar cakap, tak dengar cakap, tak dengar cakap. Anak Nabi Adam alaihissalam bukan takat angkat tayar motor je, bunuh adik sendiri. Perasan ke tidak? Qabil bunuh Habil. Kalau kita nak komplain lah anak kita tak dengar cakap, anak Nabi Adam pun bunuh. Adakah Nabi Adam tidak berjaya menjaga anaknya? Tak. Sebab itu bila kita dapat anak yang tak dengar cakap, sabar kejap. Sebab anak Nabi Adam pun bunuh adik sendiri. Kalau nak komplain bini kita cuma mesyuarat rajin je. Bini kita cuma rajin beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenahak je. Tapi bini Nabi Nuh kafir. Cabaran. Kalau kita nak komplain adik-beradik kita tak datang kenuri rumah kita, tak ambil berat pasal kita. Adik-beradik Nabi Yusuf campak dia dalam perigi buta. Jadi cabaran sebenarnya untuk kita tu terlalu kecil berbanding cabaran yang Allah utuskan kepada para nabi dan yang lainnya. Ya, sebab itu pada hari ini insya-Allah kita nak melihat dalam bab ini hari ini. Saya bukan seorang bapa yang super. Arwah isteri saya dulu, saya menikah umur 19 tahun. Bukan gatal, tapi laku. Itu kan. Saya menikah umur 19 tahun, kemudian isteri saya meninggal tahun lepas. Pada bulan 3, 11 hari bulan 3. Ya, meninggal. Waktu kami ada 5 orang anak. Kalau nak cerita ni mukadimah dulu sebenarnya. Kalau nak cerita, masa mula-mula menikah umur 19 tahun, apa yang retinya? Duit tak ada, ilmu tak banyak, walaupun kita belajar Quran. Ya, belajar agama, tapi tak banyak. Allah bagi dua-dua anak senyap. Anak pertama menikah umur 19, anak pertama dapat umur 20, anak kedua dapat umur 21. Maksudnya straight. Waktu umur 19-20 Allah bagi pada kita. Bila kita selalu bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, Allah bagi anak yang sesuai dengan kita. Maksud sesuai macam mana? Dia bagi anak duduk diam. Kalau pergi rumah orang kat situ-situ aja. Dia tak macam mana orang. Ada sebahagian anak orang diuji. Bapak baru masuk je tangga pertama, anak lepas ke dapur rumah orang dah. Ada kadang Allah uji Tok Imam ni, Tok Imam. Ni anak Tok Imam. Allahu Akbar. Tok Imam tengah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Anak dia daripada belakang lari sampai ke depan masjid. Pegang mikrofon. Halo. Itulah hakikatnya kalau kita nak cerita dah. Selepas 2 orang anak, ketika itu Allah bagi cukup sempurna. Sebab mak bapak umur muda tak reti nak jaga anak. Tapi kita bila bertawakal kepada Allah, Allah bagi kepada kita. Selepas 8 tahun, kita dah mula mengajar pandai. Buat itu dah ada kelebihan sikit, ada ilmu sedikit ke ibu bapaan. Allah bagi pula. Lelaki, perempuan, Allah bagi pula selepas 8 tahun, lelaki.
Sekali ni Allah uji. Hantar sekolah tahfiz, dia lari. Hantar sekolah pondok, dia lari. Ngantar masuk taekwondo, dia sikunya hidung jurulatih taekwondo. Begitu. Kenapa Allah uji waktu itu? Sebab mak bapak ketika itu layak untuk menghadapi ujian tersebut. Naik umur 30 lebih, lepas 7 tahun, datang lagi 2 orang. Datang lagi 2 orang ketika mak bapak dah 40 lebih. Allah bagi balik macam dulu, senyap. Macam yang mula-mula. Kenapa? Sebab Allah tahu mak bapak kencing manis, darah tinggi, garut, sakit jantung. Dah tak larat dah. Sebab itu, bila mana kita buat apa-apa, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah kemenangan besar dalam kehidupan kita. Baik, itu saya katakan bahawa saya bukan seorang bapa yang super. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, Allah bukan nak tengok kejayaan kita mengendalikan keluarga kita, tapi Allah nak tengok usaha kita di dalam membaiki keluarga kita. Itu sahaja. Don't worry. Tak ada masalah apa-apa.